KPM. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Islam tingkatan 5. Apa khabar murid-murid Ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah, iaitu Ustazah Siti Rahmah binti Syahbuddin dalam topik yang menarik untuk dibahaskan. Topik apa tu Ustazah? Kita akan mempelajari tajuk Anak Amanah Allah, Unit 1, Anak Angkat menurut Pandangan Islam, pelajaran ke-19, bahagian ibadah. Sebelum kapal kita berlayar lebih jauh, Ustazah nak murid-murid dapat menyediakan terlebih dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5, bolehlah merujuk muka surat 170. Manakala bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk Anak Amanah Allah, Anak Angkat menurut Pandangan Islam ya. Baiklah, kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama, menyatakan pengertian anak angkat. Kedua, menyatakan hukum mengambil anak angkat. Ketiga, menjelaskan peraturan yang berkaitan dengan pengambilan anak angkat. Keempat, menghuraikan hikmah larangan membin dan membintikan anak angkat kepada bapa angkat. Dan kelima, iaitu yang terakhir, mencadangkan cara memberi sokongan moral kepada rakan-rakan yang dijadikan sebagai anak angkat. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan pengertian anak angkat. Anak angkat bermaksud anak yang dipelihara oleh bukan ibu bapa kandungnya. Contohnya, ini ialah Ibrahim. Ibrahim merupakan anak kandung kepada Encik Muhammad dan Puan Khadijah. Tetapi Ibrahim dipelihara dan dibesarkan oleh Encik Ali dan Puan Fatimah kerana mereka telah mengambil Ibrahim sebagai anak mereka. Jadi, status Ibrahim ialah anak angkat kepada Encik Ali dan Puan Fatimah. Murid-murid Ustazah dah fahamkan maksud anak angkat ini? Alhamdulillah. Murid-murid, di bawah subtopik ini, Ustazah ingin menyentuh sedikit tentang teknik menjawab soalan SPM bagi soalan pengertian atau maksud. Kebiasaannya, soalan jenis pengertian atau maksud ini diberikan dalam bentuk soalan subjektif sama ada pada bahagian B kertas 1 atau kertas 2. Untuk soalan bahagian ibadah, sudah tentulah soalan ini akan berada di kertas 1 ya murid-murid. Peruntukan markah bagi soalan pengertian atau maksud ialah 2 markah bagi setiap soalan. Bagi memperoleh markah penuh ini, murid-murid perlu menulis ayat yang lengkap yang mengandungi kata kunci yang tepat dan selari dengan yang terdapat dalam buku teks. Sebagai contoh, bagi pengertian anak angkat, jawapan sebenarnya ialah anak yang dipelihara oleh bukan ibu bapa kandungnya. Jawapan pengertian ini mengandungi 2 kata kunci, iaitu kata kunci pertama, anak yang dipelihara, manakala kata kunci kedua, bukan ibu bapa kandungnya. Sekiranya murid-murid menjawab anak yang dijaga dan dibesarkan oleh ibu bapa orang lain, murid-murid masih boleh memperoleh 2 markah kerana memberikan 2 kata kunci yang lengkap walaupun perkataan yang digunakan tidak sama dengan yang ada pada buku teks. Tetapi jika murid-murid menjawab anak yang dijaga dan dibesarkan sahaja, murid-murid tidak akan memperoleh markah kerana kata kunci yang diberi tidak lengkap. InsyaAllah jelas ya murid-murid tentang teknik menjawab soalan pengertian atau maksud dalam peperiksaan SPM nanti. Kita beralih kepada subtopik seterusnya.
Murid-murid, sebagai umat Islam, kita hendaklah mengetahui hukum sesuatu perkara melalui perspektif Islam terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara itu. Dalam hal ini, kita mestilah mengetahui adakah perbuatan mengambil anak angkat ini diharuskan atau tidak dibolehkan dalam Islam. Jawapannya, sudah tentulah Islam mengharuskan dan membolehkan perbuatan mengambil anak angkat. Dalilnya, Rasulullah SAW sendiri ada mengambil seorang anak angkat iaitu Zaid bin Harithah sebelum baginda diutuskan menjadi Rasul. Namun begitu, pengambilan anak angkat ini tertakluk kepada terma dan syarat tau. Ada peraturan-peraturan yang mesti dipatuhi dan telah digariskan oleh Islam. Anak angkat juga hendaklah dipelihara dan dididik dengan sempurna seperti anak kandung. Murid-murid, biasanya pasangan suami isteri mengambil anak angkat kerana sebab-sebab tertentu seperti tidak mempunyai zuriat dan lain-lain sebab lagi. Terdapat beberapa hikmah yang boleh diperoleh daripada perbuatan mengambil anak angkat ini. Antaranya, pertama, keluarga ibu bapa angkat akan mendapat pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah dapat menjadi bekal untuk akhirat kelak. Hikmah kedua, keluarga ibu bapa angkat dapat meringankan beban hidup keluarga yang miskin yang tidak mampu menyara anak mereka dengan baik. Maka anak tadi boleh diserahkan kepada keluarga angkat untuk dibesarkan dengan lebih baik lagi. Hikmah yang ketiga pula, hubungan keluarga angkat ini mampu menimbulkan perasaan kasih sayang di antara anak angkat dan keluarga angkat serta keluarga kedua belah pihak. Dengan ini, hubungan ukhuwah Islamiah akan terjalin dengan lebih erat lagi. Hikmah keempat, kasih sayang yang dipupuk melalui hubungan ukhuwah ini dapat mengeratkan hubungan silaturahim, di mana kita tahu bahawa hubungan silaturahim ini akan mengukuhkan lagi perpaduan sesama umat Islam. Manakala hikmah kelima, anak angkat mampu membahagiakan rumah tangga bagi mereka yang tidak dikurniakan zuriat. Dan hikmah yang terakhir, pengambilan anak angkat ini boleh dijadikan jalan penyelesaian bagi pasangan yang tidak mempunyai anak. Di sini, jelaslah bahawa nilai sivik kasih sayang begitu tinggi nilainya dalam Islam kerana tanpa kasih sayang, ukhuwah dan perpaduan akan sukar terbentuk dalam kalangan masyarakat. Adakah pemahaman murid-murid sudah terang lagi bersuluh tentang hukum dan hikmah pengambilan anak angkat ini? Mari Ustazah uji sedikit. Sila jawab soalan pengukuhan Ustazah ini ya. Soalannya ialah, mengapakah Islam mengharuskan perbuatan mengambil anak angkat? Tadakan betul pada jawapan yang benar. Tujuan pertama, mendapat pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kedua, menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Tujuan ketiga, menambah beban keluarga yang miskin kerana kehilangan anak. Dan tujuan keempat, membahagiakan rumah tangga bagi mereka yang tidak dikurniakan zuriat. Jadi, apakah jawapannya murid-murid? Mari kita lihat jawapannya. Pertama, mendapat pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan ini betul. Kedua, menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Jawapan ini salah kerana hubungan keluarga angkat akan mewujudkan kasih sayang dan mengeratkan silaturahim. Ketiga, menambah beban keluarga yang miskin kerana kehilangan anak. Jawapan ini juga salah kerana hubungan keluarga angkat akan mengurangkan beban hidup keluarga miskin yang tidak mampu membesarkan anak dengan baik. Keempat, membahagiakan rumah tangga bagi mereka yang tidak dikurniakan zuriat. Jawapan ini betul. Alhamdulillah, murid-murid dapat menjawab soalan Ustazah dengan begitu baik sekali. Syabas diucapkan. Bagi yang tidak dapat menjawab dengan tepat, boleh cuba jawab soalan-soalan Ustazah yang lain lagi ya. Murid-murid ingat tak tadi Ustazah ada menegaskan bahawa walaupun perbuatan mengambil anak angkat ini diharuskan oleh Islam, tetapi adalah tertakluk kepada terma dan syarat kan?
Mari kita lihat terma dan syarat atau peraturan dalam pengambilan anak angkat yang telah digariskan di dalam Islam. Peraturan pertama ialah haram membinkan dan membintikan anak angkat kepada bapa angkat. Kita ambil contoh yang Ustazah dah berikan pada awal tadi. Ibrahim ialah anak kandung kepada siapa? Encik Muhammad, tetapi telah dijadikan sebagai anak angkat oleh Encik Ali. Namun begitu, nama Ibrahim bin Muhammad hendaklah dikekalkan dan tidak boleh ditukar kepada Ibrahim bin Ali, walaupun Encik Ali yang membesarkan Ibrahim sejak bayi lagi, kerana Encik Muhammad tetap merupakan ayah kandung kepada Ibrahim dan hubungan nasab atau keturunan itu akan kekal sampai bila-bila. Sekiranya ada ibu bapa angkat yang berdegil dan masih hendak atau membintikan anak angkat kepada ayah angkat, maka perbuatan ini adalah haram dan berdosa besar serta dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'uuhum li'abaihim wa aqsatu 'indallah. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. Maksudnya, panggillah anak-anak angkat itu dengan membinkan kepada bapa-bapa mereka. Cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama kamu dan maula-maula anak-anak angkat kamu. Ayat ini ada kaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengambil Zaid bin Harithah sebagai anak angkat sebelum baginda diutus menjadi rasul. Sejak itu, Zaid bin Harithah bin Syarahbil dikenali dalam kalangan masyarakat Arab dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Setelah Allah menurunkan ayat 5 surah Al-Ahzab ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasabkan kembali Zaid kepada ayah kandungnya iaitu Harithah. Untuk menguatkan lagi hukum bahawa hubungan anak angkat dengan bapa angkat bukannya hubungan nasab atau keturunan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwini bekas isteri Zaid iaitu Zainab untuk membatalkan adat dan amalan masyarakat jahiliah. Pengharaman ini dikuatkan lagi dengan dua buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullahil mutatabi'ah ila yaumil qiyamah. Maksudnya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengaku orang lain sebagai bapa atau menasabkan dirinya milik kepada orang yang bukan tuannya, maka ke atasnya laknat Allah yang berterusan hingga hari kiamat. Serta hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, An Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ayyuma rajulin da'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Maksudnya, daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menasabkan atau membinkan dirinya kepada orang yang bukan bapa kandungnya sedangkan dia mengetahuinya, maka dia telah kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kes-kes di mana ayah kandung kepada seseorang anak itu tidak diketahui
diketahui, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya anak angkat dipanggil dengan panggilan-panggilan yang lain. Perintah ini adalah selaras dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat 5 surah Al-Ahzab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. Maksudnya, jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara seagama kamu dan maula-maula atau anak-anak angkat kamu. Ayat ini menunjukkan bahawa seseorang yang tidak diketahui ayah kandungnya bolehlah dipanggil dengan panggilan wahai saudaraku atau dinasabkan kepada panggilan Abdullah yang bermaksud hamba Allah. Tahukah murid-murid, do you know, bak kata orang barat, mengikut undang-undang keluarga Inggeris, pengambilan anak angkat merupakan satu proses yang membolehkan mahkamah memutuskan perhubungan antara seorang kanak-kanak dengan ibu bapa kandungnya. Seterusnya mewujudkan perhubungan yang serupa antara dia dengan keluarga angkatnya. Berbeza dengan peraturan dalam Islam, hubungan anak angkat dengan keluarga kandungnya masih kekal kerana hubungan nasab atau keturunan tidak boleh diputuskan sampai bila-bila. Sebenarnya, adakah hikmah dan kebaikan larangan membin dan membintikan anak angkat kepada bapa angkat ini? Sudah tentulah banyak hikmah di sebalik larangan ini murid-murid, kerana Islam amat memuliakan nasab keturunan manusia. Setiap larangan yang Allah perintahkan pasti memberi kebaikan kepada umat manusia. Mari kita lihat hikmah yang tersenarai daripada larangan ini. Hikmah pertama, mengiktiraf keluarga bapa kandung dan mengekalkan kemuliaan pertalian nasab antara mereka. Sekiranya pertalian ini tidak dijaga, maka nasab keluarga akan tercemar dan bercampur aduk. Hikmah yang kedua pula, memelihara hak anak angkat dalam mewarisi harta pusaka bapa kandungnya. Begitu juga sebaliknya. Hikmah ketiga, menjaga batas pergaulan supaya aurat antara anak angkat dan keluarga angkatnya terpelihara. Hikmah yang keempat, memelihara harta pusaka bapa kandung dan silsilah keluarga supaya tidak bercampur dengan anak angkat yang tiada hubungan nasab dengan mereka. Dan hikmah kelima, memelihara hak wali nikah oleh bapa kandung anak angkat tersebut dan mereka yang berhak menjadi wali seperti saudara lelaki kandung. Daripada senarai hikmah yang telah kita bahaskan tadi, kita juga dapat melihat betapa Islam menyanjung tinggi nilai sivik tanggungjawab dalam diri umat Islam, kerana walaupun anak dipelihara dan dibesarkan oleh keluarga angkat, tetapi hak keluarga kandung tetap terjaga dan wajib ditunaikan. Baiklah murid-murid, selesai dengan peraturan pertama. Seterusnya, peraturan kedua dalam pengambilan anak angkat ini adalah menjaga batas pergaulan antara anak angkat dengan keluarga angkatnya. Anak angkat yang dipelihara oleh keluarga angkat semenjak kecil dan diberi kasih sayang serta penjagaan yang sempurna tetap dikira sebagai ajnabi, iaitu boleh berkahwin antara satu sama lain. Sebagai contoh, Ibrahim, anak angkat kepada Encik Ali tadi, boleh berkahwin dengan anak perempuan kandung Encik Ali walaupun Ibrahim telah dibesarkan oleh Encik Ali. Ini kerana mereka tidak mempunyai pertalian nasab atau keturunan. Oleh itu, batas-batas pergaulan antara mereka dengan keluarga angkat mereka wajib dijaga supaya tidak menimbulkan sebarang fitnah. Begitu juga adab-adab pergaulan mesti dilaksanakan dengan baik, seperti menjaga batas aurat dan tidak boleh bersentuhan sesuka hati. Oleh sebab mereka dianggap sebagai ajnabi, batas-batas aurat mereka tertakluk kepada ketentuan hukum antara bukan mahram, iaitu bagi lelaki antara pusat hingga lutut, manakala bagi perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan pergelangan tangan.
Seterusnya, peraturan pengambilan anak angkat yang ketiga adalah berkaitan dengan harta pusaka atau harta warisan. Anak angkat tidak boleh mewarisi harta pusaka keluarga angkatnya dan begitu juga sebaliknya, keluarga angkat tidak boleh mewarisi harta anak angkat tersebut. Contohnya, apabila Encik Ali yang merupakan ayah angkat kepada Ibrahim tadi meninggal dunia, Ibrahim tidak berhak untuk mendapat harta pusaka yang diwariskan oleh Encik Ali kepada keturunannya. Begitu juga sekiranya Ibrahim meninggal dunia, Encik Ali beserta keluarganya tidak berhak untuk menuntut harta warisan Ibrahim. Walaupun begitu, seorang anak angkat masih boleh mendapat harta daripada keluarga angkatnya melalui 3 cara, iaitu hibah, hadiah dan wasiat dengan syarat tidak melebihi 1/3 daripada nilai keseluruhan harta keluarga angkat. Hibah bermaksud memberikan harta kepada orang lain tanpa sebarang bayaran atau balasan ketika masih hidup secara sukarela. Contoh hibah ialah Encik Ali memberikan kereta kepada anak angkatnya Ibrahim dan kereta itu kemudian ditukar pemilikan nama kepada Ibrahim. Maka kereta itu sah menjadi milik Ibrahim kerana telah dihibahkan oleh ayah angkatnya. Encik Ali juga tidak mengharapkan balasan atas pemberian tersebut kepada Ibrahim. Hadiah pula bermaksud pemberian kerana penghargaan, untuk kenang-kenangan ataupun sebagai penghormatan. Hadiah juga boleh didefinisikan sebagai ganjaran seseorang kepada seseorang yang lain atas sesuatu sebab. Contoh hadiah ialah Encik Ali membelikan Ibrahim seutas jam tangan sebagai ganjaran Ibrahim telah lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau SPM. Maka jam ini berhak dimiliki oleh Ibrahim kerana Encik Ali telah menghadiahkannya kepada Ibrahim. Wasiat pula bermaksud ikrar seseorang yang dibuat pada masa hayat ke atas hartanya untuk disempurnakan selepas kematiannya bagi maksud kebajikan yang dibenarkan menurut hukum syarak. Contoh wasiat pula ialah Encik Ali mempunyai harta keseluruhan bernilai ringgit Malaysia RM90,000. Encik Ali telah membuat wasiat apabila dia meninggal dunia, harta bernilai ringgit Malaysia RM30,000 mestilah diserahkan kepada Ibrahim sebagai anak angkatnya. Pemberian ini adalah sah kerana jumlah harta yang diwasiatkan kepada Ibrahim tidak melebihi 1/3 daripada nilai keseluruhan harta Encik Ali. Oleh itu, Ibrahim boleh memiliki harta bernilai ringgit Malaysia RM30,000 tersebut jika diwasiatkan kepadanya oleh ayah angkatnya. Namun, jika sekiranya Encik Ali mewasiatkan harta bernilai ringgit Malaysia RM50,000 kepada Ibrahim pula dan nilai keseluruhan harta Encik Ali ialah ringgit Malaysia RM90,000 tadi, jumlah ini telah melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta Encik Ali. Dalam hal ini, menurut hukum syarak, Ibrahim hanya layak menerima 1/3 sahaja daripada nilai keseluruhan harta tersebut, iaitu sebanyak ringgit Malaysia RM30,000 sahaja. Baki ringgit Malaysia RM20,000 lagi hendaklah dikembalikan dan menjadi harta pusaka kepada waris kandung Encik Ali. Adakah murid-murid faham penjelasan Ustazah berkenaan peraturan pengambilan keluarga angkat ini? Bagi mengukuhkan lagi pemahaman murid-murid terhadap peraturan ini, marilah kita sama-sama menguji minda dengan menjawab soalan-soalan berikut. Soalan pertama. Ibrahim yang merupakan anak kandung Encik Muhammad telah diambil sebagai anak angkat oleh Encik Ali. Apakah nama yang sepatutnya digunakan oleh Ibrahim? A. Ibrahim bin Ali, B. Ibrahim bin Abdullah, C. Ibrahim bin Muhammad. Jawapannya ialah ya betul, C, iaitu Ibrahim bin Muhammad. Kenapa ya murid-murid?
Sebab anak angkat mesti dinasabkan kepada ayah kandungnya dan hukumnya haram dinasabkan kepada ayah angkat. Soalan kedua, apakah batas aurat antara anak perempuan Encik Ali dengan Ibrahim? A. Antara pusat hingga lutut. B. Seluruh anggota badan kecuali muka dan pergelangan tangan. C. Tiada batas aurat. Jawapannya ialah B, iaitu seluruh anggota badan kecuali muka dan pergelangan tangan. Mengapa? Ini kerana hubungan mereka adalah ajnabi dan bukan mahram. Soalan terakhir iaitu soalan ketiga. Berikut merupakan cara anak angkat boleh memperoleh harta keluarga angkat kecuali A. Warisan, B. Hadiah, C. Hibah. Jawapannya ialah A, iaitu warisan. Anak angkat tidak boleh mewarisi harta keluarga angkat dan begitu juga sebaliknya. Walau bagaimanapun, anak angkat boleh memperoleh harta melalui wasiat yang tidak melebihi 1/3 harta keseluruhan keluarga angkat. Alhamdulillah, tahniah murid-murid kerana berjaya menjawab soalan yang diberi dengan betul. Ini menunjukkan murid-murid telah menguasai peraturan pengambilan anak angkat ini. Setelah mengetahui pengertian, hukum, hikmah serta peraturan pengambilan anak angkat ini, apakah peranan kita sebagai umat Islam dalam melaksanakan perbuatan pengambilan anak angkat ini seterusnya memudahkan kehidupan seorang anak angkat ya? Ya, pertama sekali sudah tentulah mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh Islam agar pengambilan anak angkat ini dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita hendaklah sentiasa berbuat baik kepada anak angkat agar mereka berasa disayangi dan mempunyai motivasi untuk meneruskan kehidupan. Di samping itu, ibu bapa angkat mestilah melayan anak angkat secara adil dan tidak seharusnya membezakan layanan antara anak kandung dengan anak angkat kerana anak angkat juga merupakan amanah yang diberikan Allah kepada mereka. Akhir sekali, kita hendaklah memberikan sokongan moral kepada rakan-rakan yang dijadikan anak angkat serta tidak memandang rendah terhadap mereka. Baiklah murid-murid, pelayaran kapal anak angkat kita telah pun sampai ke pelabuhan. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Sehingga berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ilal liqa wa ma'assalamah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.